kontroversi mentega terbang ni, ia ditulis dan diarahkan oleh Khairy Anwar. Jadi saya pun tengok menariklah, seorang Muslim juga, Melayu juga. Bagaimana kalau bukan seorang Melayu, katakan seorang Cina. Kontroversinya mengenai satu keluarga dalam krisis. Ibu menghadapi penyakit kronik, kanser, menghadapi maut, dan ayah yang agak liberal ingin anaknya mempersoalkan tentang hidup, dan anak itu perempuan, masih remaja, umur 15-16, ingin mencari kebenaran menerusi pelbagai agama. Pegang Bible, berbincang. Pegang anjing kepada saya perkara yang kecil, kerana ia juga kontroversi kalangan orang mazhab Islam yang benarkan, ada yang benarkan surah Al-Maidah ayat 4 membenarkan Al-Kahf, Ashabul Kahf bawa anjing ke gua. Jadi dia kepada saya, dia soal adat, makan babi. Saya terkejut bila saya memeluk Islam. Makan babi dibenarkan bila darurat, minum arak dibenarkan bila darurat. Sebelum tu saya sangka betul-betul haram, tak kira apa, kerana dalam agama saya dulu Kristian, benda haram-haram lah. Tapi saya rasa ia satu satira sinis, kerana katakanlah watak itu bukan orang Melayu Islam, watak itu Amoy Cina tengah pegang Quran. Mungkin orang kata dia perlu ambil air sembahyang ke apa ke, tapi ada orang suka Amoy, ayu, cantik. Tapi bukankah Amoy itu boleh makan babi, biasa dengan hidup yang kita anggap kufur, dan tentu kita mahu dia tukar agama dia kepada agama Islam. Jadi saya tengok dia dari sudut perspektif. Dalam masyarakat pelbagai kaum, satu kaum akan terima, satu kaum tak akan terima. Soalannya ialah, apakah dia satu filem yang cetuskan masing-masing untuk mencari kebenaran? Ia ada persamaan dengan hidup saya, kerana saya waktu remaja masa itu, umur pun dekat 16, saya pergi percaya Star Wars, The Force. Saya percaya ada Chi dalam alam. Saya pergi baca buku Zen Buddha. Saya tak baca Islam kerana saya sangka Islam tu Melayu. Akhirnya saya terbaca Quran, umur baru masuk 18. Alhamdulillah. Baru saya tahu kebenaran Islam. Lalu saya berhenti sekolah. Saya mencari ilmu Allah fisabilillah sepenuh masa sampai sekarang, 42 tahun. Pelbagai saya temui dan saya tak henti belajar. Dan saya tahu, walaupun saya dah ni pangkat akong dah, tua dah, saya tengok masyarakat kita dia berulang-ulang. Sama macam zaman saya 80-an atau 60-an, 70-an. Adat bawa turun-menurun dari ibu bapa kepada anak. Jadi filem Mentega Terbang ini, dia pecah tradisi, dia pecah adat, dia pecah norma. Seolah bukan keluarga normal, bukan perbincangan normal. Tapi saya dah jumpa orang Melayu yang tak solat, orang Melayu yang tak tahu Al-Quran, baca, hafal, tapi tak tahu Al-Fatihah pun, Malik Yaumiddin pun tak tahu, percaya khurafat, percaya kena minta izin kat datuk, nenek, moyang, semasa nak kencing ke, kat hutan ke, atau lalu ke, atau imajinasi, tahayul lah. Tadi tu khurafat ni, tahayul pula memikirkan tentang Dajjal, keturunan Nabi Isa, padahal dalam kitab Bible tu asalnya daripada rawi hadis yang dipengaruhi oleh orang Kristian Syria di Damaskus zaman Muawiyah, turun Nabi Isa pun Menara Putih, Masjid Damaskus. Tapi kita tak terfikir, kita terbawa-bawa.
oleh keadaan. Dan terutama oleh pendeta-pendeta. Tokoh watak-watak dalam filem itu yang mempengaruhi. Yang bercakap sekian, memberi kitab sekian, menyatakan sesuatu itu sahih. Buya Syakur kata, dia sendiri tak ada di sana. Berlawanan dengan sahih. Sahih ialah bila awak berada di sana. Jadi dia kata, kita tak boleh paksa satu pegangan mazhab kepada satu mazhab yang lain. Dan kita sekarang berpecah mazhab. Bergaduh Wasabi, Sunni, Sufi, Syiah. Jadi saya sebagai seorang Cina, agama lain, keluarga yang tak tahu Islam melainkan tengok dari jiran, dari adat. Dan saya memeluk Islam, saya dapat satu culture shock. Saya dapat satu kejutan. Kita kata kejutan pribadi lah, kejutan spiritual, psikologi, sosial. Saya perlu sesuaikan diri saya, memahami adat istiadat orang Melayu, kepercayaan mereka. Ada benda tak boleh soal. Tuanku dan Tok Guru. Nak bini hamba pun hamba sanggup cerai untuk bagi nikah sama tuanku. Jadi dari pengalaman saya yang panjang, alhamdulillah saya boleh faham kontroversi ini. Tapi saya tengok dari sudut lain. Saya tengok persamaan dengan diri saya yang bukan mudah saya nak cari persamaan. Saya nak cari orang yang memahami saya. Ada lah. Saya rasa Allah memahami saya. Bercakap kepada saya menurut tanda-tandanya. Dan filem ni kepada saya satu tanda. Pada waktu ni. Kerana setiap perkara berlaku dalam hidup kita bukan kebetulan. There's no accident. Dia ada asbab. Dia ada hikmah. Jadi saya guna kontroversi ini untuk merakamkan ini masuk TikTok. Saya tak tahulah dia akan jadi viral ke. Tadi saya cuba rakamkan 1-3 minit, tak keluar langsung. Saya tak tahu dia kena tapis ke, diharamkan ke. Kita minat benda yang haram. Haram mesti ada good, ada nilai baik punya. Semua yang diharamkan institusi oleh penaja, ada kepentingan. Tapi yang penting kita berfikirlah. Kerana Allah akan soal kita, kenapa tak gunakan akal? Tapi banyak kita reaksi cara macam kena kat lutut, kepala lutut kita, terus tendang kaki kita, emosi. Kita mudah dikawal emosi. Itu yang saya lihat. Apa yang kita tidak pernah dicetuskan kontroversi. Orang bakar Quran, orang buat kartun menghina Nabi Muhammad, orang mencemukan Islam, orang guna nama Allah dalam Bible. Dan setiap kali kita tengok umat Islam ni berpecah. Ya? Dan orang yang rasional, orang yang boleh berdakwah kurang. Orang yang boleh berdakwah, orang yang boleh tunjuk contoh. Apa contoh kita? Sebenarnya selesai kalau kita tunjuk contoh yang baik. Dalam dunia moden ni ramai masuk Islam. Andrew Tate masuk Islam. Ramai orang memeluk Islam. Saya sendiri memeluk Islam. Islam tu baik. Tak ada sebab untuk menolak. Cuma kita tak sedar apa tu Islam kerana umat sekeliling dia. Apakah mereka tunjuk contoh yang baik? Ya. Apakah kita sendiri tahu Al-Quran? Saya ni rasa kecewa dan mahu sangat selalu cuba berdakwah kepada orang kita sendiri, kaum lain, cara lain, kaum sendiri sudah Islam, tak perlu dakwah, tak perlu ajak lagi kata lemah iman, tak, kamu sudah beriman, teruskan amalus solihah, beramal soleh, dan amal soleh yang sebaiknya membaca maksud Al-Quran, bermula dengan Al-Fatihah. Lain kali apa yang nak test, kalau jumpa apa yang akan tanya, tak ada orang nak jumpa lah. Semua takut. Al-Fatihah susah sangat ke? Dia penting. Dia perisai kita. Dia ada ilmu. Dia ada hikmah. Dia ada doa. Ya? Sekian saja. Assalamualaikum. Harap kontroversi ini disalah fahamkan atau ucapan apik ni salah fahamkan. Ya? Kalau apa nak tegur, tegurlah. Bagilah komen. Apa yang dengar. Apa yang cuba jawab. Okay? Sekian. Assalamualaikum.